TV KPM. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri bersiaran secara langsung di Didik TV. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey? Hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek ekonomi, dan dengar kata cikgu ini cukup luar biasa. Memang hebat cikgu ni. Dan saya pasti calon-calon SPM yang mengambil subjek ini, anda cukup bertuah lah. Kerana apa? Kerana cikgu ni, dia punya teknik pembelajaran dia siap ada nyanyi-nyanyi. Betul ke? Nak tahu betul ke tak betul? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Itu dia profil guru. Cukup segak bukan? Nama yang diberikan adalah Cikgu Nurul Iman, atau lebih senang kita panggil Cikgu Iman. Assalamualaikum Cikgu. Azmi. Iman tu siapa pula? Cikgu, saya dapat orang kata info ni. Katanya cikgu ni pandai bernasyid. Betul ke cikgu? Itu cerita lama. Cerita lama? Cerita lama. Cerita baru lagu rock ke? Okey cikgu. Mungkin saya pasti apa pelajar-pelajar nak tahu. Subjek ekonomi cikgu kan? Hari ini bab yang kita nak belajar bab apa tu cikgu? Okey, hari ini kita nak tengok topik keseimbangan pasaran dan fokus kita adalah ke perpintaan ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut demand. Demand. So ini adalah topik pasaran ni, keseimbangan pasaran ni ataupun hati untuk subjek ekonomi ni. Memang very important topik lah. Sangat penting topik ni. Baik. Untuk kita memahami asas dalam ekonomi itu sendiri. I see. Okey cikgu, mengenai subjek ekonomi ni kan, subjek ekonomi ni pelajar-pelajar harian biasa, sekolah harian biasa boleh ambil juga ke, ataupun hanya sekolah-sekolah tertentu saja boleh ambil subjek ni cikgu sebenarnya? Dia ditawarkan kepada semua sekolah. Tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. Nak ambil secara persendirian pun boleh. Sebab dia penting kan? Yep. So elok jugalah kalau ambil. Orang kata ilmu cikgu kan? Ya, ilmu. Iya, ilmu. Baik, jadi sebelum kita nak meneruskan kita punya pembelajaran kita, seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi cikgu, saya minta cikgu untuk kita pergi ke sini untuk melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Alright, silakan cikgu. Okey, baik. Di atas ni kita ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu. Silakan. Okey, dan diikuti dengan saya pula, dan kita mendoakan agar Malaysia ini cikgu diputuskan rantai COVID-19 dan semuanya sihat. Satu dunia cikgu. Tapi ada dunia dah ada crowd kat stadium cikgu. Okey, baik cikgu. Macam tadi cikgu ada cakap mengenai subjek ini. Sebenarnya subjek ini boleh diambil untuk sekolah harian biasa cikgu kan? Boleh. Tapi saya nak tanya juga kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini, sebenarnya subjek ekonomi ni senang ke, susah ke, dan kenapa diorang ambil subjek ini? Nak tahu? Jom kita tengok pandangan pelajar, dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Let's go. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqmal Darwish bin Zainuddin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Selangor. Ilmu ekonomi adalah satu cabang ilmu yang menarik. Apa yang menariknya bagi saya, dengan adanya ilmu ekonomi ini, kita dapat menganalisis dan juga mengamalkan apa yang akan terjadi kepada sesebuah negara itu ketika berdepan dengan krisis atau cabaran ekonomi. Sebagai contoh, ketika musim pandemik COVID-19 ini, apabila kerajaan mengeluarkan perintah kawalan pergerakan, pakar-pakar ekonomi dapat meramalkan dan juga menganalisis kesan yang akan terjadi kepada negara dan juga rakyat. Jadi mereka inilah yang menyusun strategi untuk membawa negara kita keluar daripada krisis ekonomi. Disebabkan itulah saya minat dengan subjek ekonomi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Safia binti Muhammad Saifuddin dari SMK Agama Kuala Selangor. Bagi saya, subjek ekonomi ini agak mencabar. Ia membuat saya untuk berfikir secara lebih matang dan kritis. Saya juga dapat mengaitkannya dengan aspek kehidupan yang berlaku dalam negara.
Tambahan pula, dengan cara yang diajar oleh guru membuatkan saya lebih meminati subjek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Sofia binti Saidun dari SMK Agama Kuala Selangor. Pada pendapat saya, subjek ekonomi adalah satu subjek yang mudah difahami kerana kita mempraktikkan ilmu ekonomi dalam kehidupan seharian. Melalui ilmu ekonomi juga kita dapat memahami situasi ekonomi yang berlaku di sekeliling kita serta dapat mengawal diri kita dari mengalami kerugian. Saya percaya dengan disiplin diri yang komited serta didikan daripada para guru, memperoleh keputusan yang cemerlang dalam SPM adalah tidak mustahil. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah guru dan juga subjek yang kita nak belajar hari ini. Tapi kita tahu lagi satu ni mengenai sekolah pilihan hari ini. Katanya ada 2 buah sekolah. Satu sekolah daripada sekolah agama menengah Nurul Iman dan juga lagi satu daripada SMKA Kuala Selangor. Dan siapakah mereka? Jom kita perkenalkan. Assalamualaikum. Apa khabar? On lah mic. Tak dengar suara tu. Aina jawab, saya tak dengar. Okey, baik. Sila perkenalkan diri anda bermula daripada Nur Sabrina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Sabrina binti Abdul Hamid dari Sekolah SMK Agama Kuala Selangor. Okey, cita-cita Sabrina nak jadi apa, Sabrina? InsyaAllah pensyarah. Amin. Baik. Okey, seterusnya Aina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Aina Mardiah daripada Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, cita-cita Aina? Kalau ada rezeki nak jadi seorang pensyarah. Pensyarah. Amin. Okey, seterusnya Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia binti Halim dan bersekolah di SMK Agama Kuala Selangor. Okey, cita-cita Nadia jadi apa, Nadia? Kata nak jadi pelakon, betul ke? Taklah, saya nak jadi accountant. Accountant, insya-Allah. Okey, Fuad. Fuad, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Fuad bin Aziz dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Okey, cita-cita Fuad jadi apa, Fuad? InsyaAllah, kalau diberikan peluang, saya ingin menjadi seorang peguam. Peguam. Okey, cikgu hanya tergelak je. Kenapa tu, cikgu? Okey, insya-Allah, Fuad. Okey, seterusnya. Siapa ni namanya? Alifah. Betul ke Alifah? Betul. Okey, beritahu cita-cita sekali nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Alifah Iliana binti Sayuti daripada Sekolah SMK Agama Kuala Selangor. Cita-cita saya accountant. Accountant. Amin. Okey, terakhir sekali ni. Siapa nama abang kita ni? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afif Fakhri bin Muhammad Sanusi Badillah. Saya dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Cita-cita saya insya-Allah seorang guru. Seorang guru. Hebat. Hebat, cikgu. Kawan-kawan kita semua ni dia punya cita-cita dia. InsyaAllah apa yang diorang impikan akan tercapai satu hari nanti. Okey, baik. Kita dah perkenal dah pelajar-pelajar bagi sekolah pilihan hari ini. Dan sekarang ini saya rasa cikgu dah bersedia? Okey. Ya, dan saya pasti anda juga dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan subjek ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok topik yang seterusnya iaitu keseimbangan pasaran yang mana ini adalah subjek ekonomi bab 2 untuk tingkatan 4. So ekonomi ni tingkatan 4 ada 4 bab, tingkatan 5 ada 2. So kita letakkan ada 6 lah, totalnya semua ada 6. So yang ini yang kedua. Dan topik ini adalah boleh dikatakan yang paling penting lah untuk subjek ekonomi untuk kita memahami dari segi teknikalnya. Maksudnya dia basic, asasnya untuk dari segi keseluruhan ataupun dalam tingkatan lain kita kata hati dia. Okey. Maknanya hati untuk subjek ni, inilah dia yang orang duk cerita kelok tu kan. Kelok inilah cikgu, dia. Inilah dia bendanya. Okey, so hari ni kita nak tengok keseimbangan pasaran 2.1 iaitu bab 2.
kita tengok daripada 2.11 sampailah 2.15. Okey, so saya rasa tak perlu kot kita nak baca semua ni, tapi bersedikit tu kita nak tengok topiknya tertumpu kepada topik permintaan. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut demand lah. Okey, demand. So demand and supply kita duk cerita kan. So kat sini ni kita nak tumpukan pada permintaan dulu. Nanti yang akan datang, slot-slot yang akan datang, barulah kita akan pergi ke topik penawaran ataupun supply. Okey. Alright, so ini standard pembelajaran. Boleh tengok. Maknanya kita nak tengok sampailah kita memahami tentang rajah yang kita sebut keluk tu. Okey. Alright. So 2.11 standard pembelajaran yang pertama adalah berkaitan dengan hukum permintaan. Okey. Jadi bila kita nak memahami tentang hukum permintaan ni, kita kena tahu dulu apa definisi dia. Permintaan ni apa sebenarnya? Kita kata permintaan kan, demand, tapi apa benda sebenarnya? Jadi kalau kita nak katakan sebagai demand ataupun permintaan ni, dia mesti ada kombinasi 1, 2, 3, 4 ni. Ada 4 perkara ni. Okey, bermula dengan keinginan dan kemampuan. Okey, kemudian membeli suatu barang. Okey, seterusnya pada suatu tingkat harga, dan yang terakhir adalah jangka masa tertentu. Okey, maksudnya ada kombinasi ni barulah kita katakan dia sebagai permintaan. Maknanya definisi permintaan tu sendiri kita kena ada 4 elemen ni. Okey. Dia tak boleh suka hati je kita nak letak. Sebab ini subjek ekonomi, kita kena tumpukan pada perkataan permintaan tu, maksudnya ini. Yang dalam definisi ni. Okey, dan permintaan berkesan, maknanya permintaan tu berlaku bila mana kita mempunyai kemampuan untuk membayar. Okey, bila kita beli barang kan, kita nak beli sesuatu tu memang kita nak. Tapi kalau kita tak ada kemampuan untuk membeli, jadi dia tidak berkesan. Jadi bila kita dah bayar, barulah dia berkesan. Barulah dia akan dimasukkan sebagai permintaan. Jadi kompletlah permintaan itu berkesan. Okey. So setakat ni definisi 6 orang student yang depan saya. Okey? Boleh faham? Ini basic utama ya. Sebab saya ni pertama kali saya berdepan dengan 3 pelajar dari SMK Kuala Selangor. Okey. Jadi hari ni kita buat kolaborasi. Iya. Okey Alright, kita tengok hukum permintaan yang saya sebutkan tadi. Apabila harga sesuatu barang itu meningkat, kuantiti permintaan itu akan menurun. Okey? Jadi kalau kita sendiri pun, kalau kita nak beli barang kan, kalau ada harganya naik, kita tak boleh beli banyak. Ya. Kan? Bila harganya turun, kita boleh beli banyak. Betul. Dan dalam masa yang sama, bila dia orang buat sale, masa itulah semua orang nak beli banyak. Sebab apa? Sebab harga pada ketika itu turun. So itu buktinya yang menunjukkan bahawa hukum permintaan ini, bila harga naik, maka kuantiti permintaan akan menurun. Dan bila harganya turun, kuantiti permintaan akan meningkat. Itulah yang berlaku. Okey, macam dululah kalau kita tengok dunia digital kan, handphone. Handphone ni dulu zaman saya beli dengan harga RM300 lah lebih kurang. SIM card RM236. SIM card saja dalamnya ada RM50. Dulu masa first time saya guna telefon lah. Itu telefon yang cikgu bawa dengan beg sekali tu ke apa? Bukan Bukan. Ini zaman saya kat universiti dulu lah. Lebih kurang dalam dekat 20 tahun lepas lah. Okey. So, tapi sekarang dia dah murah sebab harganya rendah dan kita tengok makin banyak di pasaran. Betul? Sebab apa? Sebab harganya dah menurun. Dari segi features dia tu, kan, ciri-ciri dia tu dengan handphone dulu sekarang tu jauh beza. Jauh sangat bezanya. Betul, cikgu. Okey, kita boleh dapat smartphone 299 je harga sekarang. Yes. Okey, so dia makin tinggilah permintaannya sebab harga dia turun. Okey Alright, so ini adalah 2.1.2. Maknanya standard pembelajaran yang kedua, kita nak mempelajari tentang jadual. Ada 2 benda Satu jadual, dan daripada jadual itu kita akan membentuk keluk permintaan individu. Oh, inilah yang keluk-keluk tadi tu. Yang keluk-keluk itulah. Tapi yang ini basicnya. Kita katakan keluk permintaan individu. Maknanya seorang je lah. Contoh aku mahu seorang je. Kan? Seorang saja yang nak barang tu. Okey? Baik. Daripada sini kita tengok jadual. Harganya 2, 4, 6. Okey? Kuantiti diminta pada harga 2, 300 unit. Pada harga 4, 200 unit. 6, 100 unit. Jadi berlaku peningkatan dalam
dalam harga menyebabkan kuantitinya menurun. Okey, dia down kat sini, nampak? 3, 2, 1. Tapi ini andaian ya. Bukannya tepat, bukannya mesti jadi macam tu, tidaklah. Tapi yang kita nak nampakkan kat sini, penurunan itu berlaku. Okey, berlaku penurunan dari segi kuantiti bila mana harga meningkat. Dan kita kena faham juga, basic yang paling asas sekali untuk memahami hukum ini ialah setiap yang berlaku perubahan dalam kuantiti itu adalah berpunca daripada harga. Harga punya pasal, kuantiti berubah. Okey, bukan harga berubah. Bukan kuantiti berubah barulah harga berubah. Tidak. Contoh kuantiti naik baru harga berubah, tidak. Okey, jadi daripada situ kalau ilmu matematik, dalam matematik yang menyebabkan perubahan itu adalah dia punya pembahagi dia. Okey, nanti kita tengoklah. Ya. Faham tak pelajar-pelajar semua? Okey, boleh Faham 6 orang okay? Ni expert ni 6 ni. Pelajar-pelajar kat rumah macam ni okey tak? Kalau okey angguk. Tunduk pula angguk. Anggukkan kepala. Okay. Diorang okey cikgu. Okey okay. Alright, so ini jadualnya. Ini jadualnya, ini adalah rajahnya, keluk. Daripada jadual ni kita membina keluk. Ini adalah titik dia, titik yang kita tandakan C, B dan A. Maknanya dekat A ni, dekat A harganya 2, kuantitinya 300. Okey, so RM2 300 unit. Diikutlah. Ini step dia. Ini untuk kita melakar keluk ataupun melukis keluk. Ada dua istilah, satu lakar, satu lukis. Kalau kita lukis, kita kena ikut skala. Kita kena buat kat kertas graf lah. Kertas graf tu. Kat kertas graf. Tapi kalau lakar, macam ni je lah. Okay, maksudnya simple je. Tak perlulah nak ikut skala sangat. Janji dia nampak bentuk tu. Okay, so ini dia punya maklumat ataupun info berkaitan dengan keluk ni. Harga naik dari 4 ke 6, kuantiti diminta turun daripada 200 ke 100 unit. Okay, so berlaku perubahan. Okay, harga turun daripada 4 ke 2. 4 pergi ke 2. Okey, kuantiti diminta naik dari 200 ke 300 unit. Makin tambah kuantitinya. Okey, menunjukkan hubungan songsang. Dia berlawan lah. Satu naik, satu turun. Senang permintaan ni, senang. Satu naik, satu turun. Satu turun. Dia macam positif negatif lah. Ya. Kan? Berlawan. Dia tak boleh dekat. Okey, sifat keluk mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Mencerun. So ini adalah jawapan standard. Maknanya kalau ada soalan berkaitan dengan keluk ni, buat macam ni lah. Buat macam ni. Kalau budak yang jenis menghafal ni, kena soalan direct macam tu, memang dia dapat full mark terus lah. Oh ya. Kalau dia budak menghafal lah. Tapi kalau yang lebih baik adalah kita memahami. Kita faham. Okey? Alright, so kita tengok. Barulah kita pergi ke pasaran. Tadi individu. Yang ni pasaran. Pasaran ni datang macam mana pula? Okey, permintaan pasaran adalah jumlah kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna. Tadi seorang. Contoh kat depan saya ni ada 6 orang kan. 7 cikgu. Campur dengan Amas. Jadi 7. Jangan lupa cikgu. Jadi 7 orang. 6 Ya. orang di rumah, 1 orang di studio. Jadi semua nak barang yang sama. Kan masing-masing nak barang yang sama. Contoh saya bagi masing-masing nak top up. Nak beli top up kan. Top up. Tak kiralah telco mana. So kat situ masing-masing nak kan top up tadi, berlakulah gabungan penjumlahan dari segi individu-individu tadi yang masing-masing nak top up tu. Okey, mungkin sekarang kita kata top up RM10, harga RM10. Betul, tapi zaman saya dulu lain. Macam saya kata tadi kan, RM236 saya dapat RM50. RM50 je SIM card dalam tu. Telco apa tu cikgu? Tak boleh sebut. Okey, itu kisah lama. Mungkin dah tak ada kot telco tu. Okey, so daripada sini kita tengok jumlah kuantiti barang yang diminta oleh semua pengguna di pasaran. Okey, pada suatu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Dia macam tadi juga, macam permintaan tadi, dia punya definisi, tetapi kita tambah kat sini adalah jumlah kuantiti barang yang diminta. Okey. Maknanya yang melibatkan lebih daripada satu individu. Means kalau dah ada 2 individu, dia dah jadi pasaran, bukan lagi individu. Macam kita ambil contoh lain dekat kantin sekolah. Sekarang kita tak pergi sekolah. Kita buat kat sekolah kan. Contohlah Contohnya dekat sekolah kat kantin kan, masing-masing dia nak beli nasi lemak. Seorang mula-mula seorang nak beli, lepas tu 2 orang 3 orang. So dia jadi banyak. Bila jadi banyak, permintaan terhadap nasi lemak tu gabungannya dia jadi pasaran permintaan. Dan harga nasi lemak mungkin berubah-ubah. Kan? Pakcik kantin mungkin dia akan mengubah harga nasi lemak, mungkin dia ada tambah apa-apa, dia akan mengubah. So hari ni RM3, mungkin akan datang ditukar kepada RM2 dan sebagainya. Kita pun tak tahu. So masa itulah kita akan nampak yang permintaan akan berubah dari segi peningkatan dan juga penurunan dia. Masa harga RM3 tak ramai yang beli.
Bila jual So bila pakcik kita tengok, alamak tak macam tak laku je nasi lemak ni. Dia turun sikit lah RM2.50. Masa tu tak cukup pula. Sebab ramai yang nak beli. Berlaku peningkatan. So kalau kita buat kelup macam tadilah jadinya. Ya, bila harga rendah, permintaan pun tinggi. Ya. Basic, senang je. Kita nak faham. Okey. So kat situ kita nak tengok pula jadual pembentukan permintaan pasaran daripada individu. Saya buat contoh kat sini nama Julia dengan Riana. Ada dua orang lah yang inginkan benda yang sama, barang yang sama. Kita letaklah barang tu X ke kan, tak kisahlah apa-apa pun barangnya. Tetapi pada harga RM2 dia nak beli 200 unit untuk Julia. Kemudian harga dia naik kepada RM4, dia beli 100 saja. Sebab berlaku peningkatan. Riana pun begitu juga, berlaku penurunan bila harganya naik. Jadi pasaran itu dibentuk di sini. Okey, kita tambahkan dua-dua kuantiti tadi untuk dua orang ni tadi. So, 200 tambah 200. Kat sini 200 tambah 200, dia jadi 400. Maknanya, pada harga RM2, pasaran permintaannya adalah 400. Sebab ada dua orang yang nak beli kan? So, bila harganya naik kepada RM4, ataupun berubah kepada RM4, maka kuantitinya akan menurun. Kita tengok kat sini, 100 tambah dengan 150, dia jadi 250 saja. Okey? Kat sini, saya letakkan kolom, titik S dan T. Ini nanti kita nak tengok next dekat kelup. Dekat kelup pasaran. Okey? Ini jadualnya. So dekat next slide nanti kita tengok. Okey, macam mana? Yang ada dekat dalam pelajar-pelajar semua okey? Faham? Ada soalan nak tanya? Fuad ada soalan gitu? Itu thumbs up ke atau angkat tangan? Oh, thumbs up. Bukan nak tanya soalan. Okey Okey. Baik, cikgu. Kita nak berhenti rehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Okey, pada anda semua jangan ke mana. Cikgu, nampaknya kita betul-betul kena break ni sekejap, cikgu. Okey. Dah berat. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021 bagi subjek ekonomi. Selepas ini, jangan ke mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya. Tadi waktu rehat tadi saya tanyalah kepada cikgu ni kan. Cikgu, antara pelajar-pelajar bersama dengan kita petang ni kan, siapa yang banyak bercakap cikgu? Cikgu ni cakap Fuad. Saya macam Fuad? Fuad, awak banyak cakap ke dekat kelas Fuad? Fuad? Macam tak cikgu. Malu. Dia malulah saya rasa. Okey, baiklah. Jadi cikgu, kita akan sambung balik kita punya subjek ekonomi. Silakan cikgu. Okey, kita teruskan pula dengan kelup. Tadi kita belajar jadual. Ni jadual. Kita tengok pula kelupnya. Okey. Jadi daripada jadual tadi kita bentuk kelup pertama, kedua dan yang ketiga adalah pasaran. Ini kita tunjukkan contohlah ya. Jadi apa yang berlaku, saya tak perlu nak terangkan satu-satu kelup ni. Kita tengok kat bawah ni penerangan kelup dia. Okey, daripada penerangan kelup ni kita buat tambahan tadi 200 titik S dan juga seterusnya 4 harga 4 250 unit titik T. Jadi kita tandakan dekat sini. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa kelup pasaran dia akan jadi lebih landai ni kat sini. Maknanya dia semakin menjauh dengan origin. Sebab kita dah totalkan. Dia makin lama makin jadi landai lah. Maksud kalau kita nak naiki bukit kan. Kalau bukit curam tu Allah payahnya nak naik kan. Tapi bila kita dah gabungkan tadi pasaran permintaan ni, kita dah gabungkan beberapa unit tadi, beberapa orang rumah yang nak barang yang sama, maka dia jadi landai. So lebih mudah untuk kita daki bukit. Saya selalu buat andaian macam itulah. Landai ni maknanya senang nak naik. Okey, kalau curam susah nak naik. Baru kita nampak lah. Okey. So itu basic dia. Kelup pasaran ya. Okey, boleh faham yang 6 orang ni? Dan lain-lain kita nak tanya yang kat rumah yang lain yang tengok live ni tak dapat lah. Anak cikgu faham anak cikgu? Aina? Mesti terkejut kan macam mana saya tahu? Okey cikgu, saya rasa dia orang faham ni cikgu. Jom kita teruskan. Okey, ini soalan contoh. Okey, soalan contoh. Baik. Kita tengok. Jadual 1 menunjukkan permintaan terhadap roti. Ada harga 3, harga 1, ada 2 orang yang nak barang yang sama. Okey. Jadi berdasarkan jadual 1 ni, lakarkan kelup permintaan pasaran dan jelaskan pembentukannya. Okey, maknanya kita ada 2 perkara lah kat sini. 1, lakar kelup. Didi. Kemudian yang kedua, jelaskan pembentukannya. Tadi kita dah tengok sebelum ni. Okey. Alright. So, mungkin ada yang nak cuba daripada 6 orang ni? Siapa nak cuba? Saya tak perlu kot sebut nama. Masing-masing volunteer. Masing-masing nak volunteer.
Siapa? Nak cuba? Maknanya apa yang kita perlu buat dulu nak dapatkan pasaran? Adakah Peguam Fuad boleh jawab? Peguam Fuad? Okay, Fuad nak cuba? Macam mana kita nak bentukkan pasaran? Ya. Fuad. Kenapa Fuad malu ke Fuad? Okey, kita tengok dulu yang pasaran pada harga RM3. Macam mana nak buat? Tak keluar suara. Pasaran untuk harga RM3. Mana kita nak tambahkan yang mana satu? Yang 8-15 tu betul cikgu? 8 dengan 15. Okey, 8 dengan 15. Okey, terima kasih. Puan, tepat sekali kita tengok kat situ. Bila kita nak bentukkan pasaran macam tadi kan, dia lebih daripada satu individu, gabungkan. So kita totalkan dia 8 dengan 15 lepas tu 10. Yang ni okey, 10 tambah 30. So dia akan jadi totalnya iaitu pasaran dia jadi macam ni. Okey, pasaran Ali tambah dengan Ahmad dia jadi 23 dengan 40. So daripada sini kita nak bentukkan kelok permintaan. Pasaran ya. Okey, kita tengok. Okey, ini keloknya. Daripada dua kelok yang pertama tadi, individu pertama, individu kedua, Ali dengan Ahmad, Ali Ahmad. Kat sini saya dah tandakan. Di satu ni untuk Ali, di dua ni untuk Ahmad. So kita totalkan dia jadi lebih landai. Tujuan saya buat macam ni nak tunjukkan yang dia semakin landai tu. Okey, dan dia semakin jauh dengan origin. Nampak? Okey. So ini penerangan dia. Ini yang dikatakan jelaskan pembentukan tadi tu, dihuraikan dekat dalam ni. Untuk huraian ni tak susah. Kita boleh baca kat sini kan. Pada harga RM3 di pasaran 23 unit pada titik S ataupun ditandakan pada titik S. Ditanda je. So macam ni, bila dia jawab dengan jawapan seperti ini, kita dah boleh dapat markah penuh lah. Tak kira lah berapa markah yang diperuntukkan. Kalau markah diperuntukkannya 6, maka dapatlah 6 markah. Okey, cuma kita kena faham, selalunya kalau ada dua perkara yang dia minta, seperti ini, dia kata kelok satu dan satu lagi jelaskan pembentukan. Maksudnya ada dua benda dia minta. So dua-dua perkara ni mesti ada untuk dapatkan markah penuh. Kalau dia bagi satu je kelok permintaan perfect macam mana pun, dia tak dapat full mark. Ataupun dia bagi penerangan sahaja je pun, dia tak dapat full mark. Dia kena ada dua-dua. Baik. Okey? Itu kebiasaannya lah. Jadi kita kena berhati-hatilah. Pelajar-pelajar kena berhati-hati bila menjawab soalan seperti ini. Dia senang, tapi dia kena fahamkan betul-betul. Kena ikut teknik dia betul-betul. Ada teknik dia. Okey? Alright, ini soalan contoh. Baik, sekarang kita tengok topik seterusnya 2.1.3 dan 2.1.4. Sekaligus kita hentam. Okey? Sebab bila belajar asing-asing dia jadi makin susah nak faham. Duduk sekali macam ni. Okey. Okey? Alright. So penentu permintaan yang pertama adalah harga barang itu. Macam tadilah kita kata, harga naik, kuantiti turun. Harga turun, kuantiti naik. Itulah yang berlaku. Okey? Itu yang pertama. Jadi apa yang berlaku bila harga naik dan turun tadi tu, dia akan menyebabkan perubahan dalam kuantiti diminta. Ni kuantiti kat bawah ni. Dia akan berubah-ubah. Sebab harga naik turun, dia pun berubah-ubah juga. Okey? Itu yang berlaku. Okey? Formula dia harga murah, harga murah, kuantitinya akan bertambah. Harga dia mahal, kuantiti akan berkurang. Macam tadilah. Sama macam tadi. Dan satu lagi, tadi A adalah harga barang itu kan. Kita tengok yang ini yang banyak. Yang ini yang kita kena faham. Sebab kadang-kadang orang tanya. Kan? Apa pula? Kadang-kadang ada je barang yang makin lama orang nak. Tapi harga maintain je. Tak berubah pun. Ada juga keadaan begitu kan. Jadi inilah faktornya. Okey, faktor yang selain harga barang itu. Tadi harga barang. Ni selain daripada harga barang itu. Maknanya harga barang tak ada kena-mengena. Okey. Sama aja. Contohnya cikgu, cuba kita tengok. Okey, punca-puncanya tu datang seperti ini Faktor-faktor dia, kita ada pertama, kita ada harga barang lain. Harga barang lain punya pasal, tapi barang ni punya permintaan bertambah. Harga barang lain punya pasal, harga barang ni punya permintaan berubah-ubah. Mungkin tambah, mungkin kurang. Okey, daripada harga barang lain ni kita pecahkan kepada dua elemen. Yang pertama adalah barang pengganti dan yang kedua barang penggenap. Barang pengganti, kita punya istilah dia, definisi dia,
Barang yang boleh digantikan fungsinya dengan barang yang lain. Contohnya kalau makanan tu ayam dengan ikan lah. Okey. Sebab ayam dengan ikan ni makanan yang biasa buat laut kita. Ya. Bila mana ayam terlalu mahal, orang mula beralih beli ikan. Itu yang berlaku. Okey, maknanya dia digantikan. Fungsinya tu hampir sama. Okey. Dan satu lagi barang penggenap. Barang penggenap ni macam mana pula? Barang penggenap ni kalau satu beli tak boleh pakai. Dia kena ada satu lagi. Cantumkan baru dia boleh guna dua-dua. Oh. Okey, contohnya macam kereta lah. Kereta kalau tak isi minyak tak jalan. Ya. Then we have to buy juga petrol kan. Kena beli juga petrol tu. Nak tak nak kena juga. Okey. So daripada situ kita boleh nampak secara logiknya dalam ekonomi ni bila kita katakan harga kereta semakin turun. Kan? Katalah harga kereta turun, kerajaan kurangkan cukai dan sebagainya. Ada SST semua tu lah. Maknanya permintaan terhadap petrol tu akan naik juga. Automatik. Sebab ramai orang beli kereta. Kereta murah. Dah beli kereta takkan nak parking kat rumah je kan. Mesti nak jalan kan. Benda nak jalan kena isi minyak. So permintaan terhadap petrol tu akan bertambah. Okey, itu yang dikatakan barang penggenap. Guna sekaligus dua-dua, kombinasi. Itu tak boleh pakai satu je. Cikgu itu penggenap. Banyak lagi sebenarnya contoh lain kalau kita tengok kat luar sana. Banyak je. Macam PS5 dengan CD dia. Kan? PS5 dengan CD. CD tak ada pun tak boleh juga. Nak main sana. Lepas tu PS5 dengan internet pun sama juga kan. Kena ada network tu. Kalau tak ada, cikgu dah ada ke? Saya tak beli. Cakap macam cikgu dah ada lah. Baru nak pinjam. Okey, itu contoh lah saya bagi. Dulu zaman saya dulu PS2, PS3 kan. PS2 lah. PS2 dengan PS4. Masa tu memang galak lah beli CD, beli macam-macam. Kan, sebab beli second hand lagi cikgu tak kisahlah, janji dapat main lah masa tu lah. Zaman-zaman remaja kan. Macam sekarang jugalah. Internet ni kita tengok telco banyak tawarkan kemudahan internet dengan bayaran yang sangat kompetitif. Betul. So permintaan terhadap smartphone makin banyak lah. Sebab digunakan bersama. Itu penggenap Okey, itu yang pertama. Harga barang lain. Yang ni banyak lah dia punya huraian dan cerita dia. Lepas tu yang kedua pendapatan. Pendapatan ni logik lah. Kalau kita katakan orang tu gaji dia makin bertambah, banyaklah dia boleh belanja. Ya. Okey, itu yang berlaku. Kuasa beli akan bertambah bila pendapatan kita naik. Tapi kalau pendapatan kita turun, kuasa beli akan turun. Apa punca pendapatan ni berubah? Macam-macam faktor. Ada orang yang dapat bonus, ada dapat ICNA dan sebagainya. Macam-macam lah. Duit kutu. Duit kutu, moratorium kan. So, dia punya pendapatan makin bertambah. Bila bertambah, banyaklah dia belanja. Itu yang kita nak. Perbelanjaan semakin banyak, itu yang akan meningkatkan KDNK. Okey. Seterusnya adalah cita rasa. Cita rasa ni melibatkan minat, trend. Okey. Macam dulu-dulu orang pakai bell bottom seluar. 70-an kan. Masa tu permintaan Pop Yeye. Masa tu memang seluar tu popular. Kemudian dia berulang kembali. Zaman saya sekolah dulu. Tahun 90-an. 90-an pun sama. Pop Yeye juga zaman tu. Begi juga kaki bell bottom besar-besar betul. Okey, 20 inci. Betul lah 20 inci. 22 inci gila masa tu. Okey, tapi zaman berubah. Ada masanya kan kita tengok dia bawa pakai slim fit pula. Kecil. So itu trend. Okey, dia menjurus ke arah cita rasa orang. Okey? Alright. Seterusnya jangkaan harga masa depan. Okey, jangkaan harga masa depan ni macam mana? Kalau kita dengar selalunya kerajaan dia umumkan sesuatu kan. Contohnya dulu tahun 2015 waktu GST diperkenalkan 1 April. Saya ingat lagi sampai sekarang tarikh itu. Okey, April 2015. Okey, kita bagi contoh GST. Bila GST nak diperkenalkan, orang menjangkakan harga barang akan naik. Jadi masa tu berlaku panic buying. Okey, sama juga macam kita nak MCO itu hari. Kan bila kerajaan umumkan MCO bila yang pertama dulu kan PKP 1 masing-masing nak membeli barang. Jadi permintaan terhadap barang meningkat waktu tu sebab dia menjangkakan harga barang naik pada masa akan datang. So harga barang dijangka naik pada masa depan, maka DD sekarang akan bertambah. Begitulah sebaliknya. Okey cikgu, kita nak sambung selepas ni sebab kita berhenti dulu, boleh cikgu? Tak sebab biarkan dua lagi. Boleh cikgu. Lepas ni kita akan sambung cikgu. Okey. Boleh cikgu sebab saya nak cari seluar bell bottom saya kat mana. Okey, kepada anda semua jangan mana selepas ni kita akan sambung dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih menyaksikan Road to Success SPM 2021. Bad news. Cikgu, seluar bell bottom saya dah tak ada, cikgu. Dah dimakan dengan anak-anak. Okey, baik, di segmen ini kita nak sambung sikit mengenai selain harga barang itu. Kepada anda yang baru menyaksikan kami, Allah, dah kat habis dah. Tapi jangan risau, kalau terlepas yang tadi tu, nanti boleh tengok dekat YouTube. Alright? Okey, cikgu, jom kita sambung. Okey, kita sambung lagi dua ni. Musim dan juga dasar kerajaan. Musim dulu. Okey, bila musim yang tertentu, dia akan menyebabkan permintaan barang tu meningkat. Ya. Nah, okey, contoh kat sini dia bagi perayaan. Okey, kita ambil contoh lain macam nak buka sekolah. Baju sekolah kan. Waktu tu memang permintaannya tinggi. Tapi waktu lain orang tak beli sangat. Padahal harga sama aja. Betul. Okey, itu yang berlaku. Itu contohnya lah, saya nak bagi tunjukkan realitinya. Okey, dan satu lagi dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni, contoh kita ambil cukai. Cukai ni kita katakan cukai kepada individu yang mempunyai pendapatan. Cukai pendapatan lah. Bila kerajaan dia menurunkan kadar cukai itu, dia akan menyebabkan orang ramai mempunyai kuasa beli yang lebih banyak. Jadi dia boleh beli barang lah. Dia berkait juga dengan pendapatan tadi. Okey, akibat daripada dasar ni menyebabkan pendapatan itu berubah. Okey, itu contohnya lah. Itu dia mengenai selain harga barang itu, cikgu. Okey, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ingat 6 ni. Cikgu nak test balik diorang pun boleh, cikgu, tak ada masalah. Soalan ni memang nak tunjuk kat dia. Cantik sangatlah. Alright, so kita tengok. Sebelum kita pergi soalan, kita tunjukkan dulu keloknya. Tadi kalau kita tengok, keloknya ada 1 je. Sekarang ni ada 3. Sebab apa? Sebab harga dia sama. Harga sama, kuantiti je yang lain. Jadi nak buat kelok yang seterusnya tu dengan kuantiti yang berbeza, kita kena buat kelok yang baru. Okey, apa yang berlaku kat sini? Okey. So ada D1, ada D2, D0. D0 ni yang asal. Yang asal. So, peralihan kelok boleh bertambah dan berkurang. Kalau bertambah, peningkatan permintaan tu dia akan bergerak ke D1. Dan kalau dia berkurang, dia akan bergerak ke D2. Mudah saja. Okey, maknanya kalau makin kurang permintaan tu, contohnya musim cuti sekolah ni, musim nak buka sekolah tu dah habis, so dia akan beralih ke sebelah sanalah. Sebab orang tak beli sangat baju sekolah. Kasut sekolah semua jarang kan. Tapi bila nak awal buka sekolah nanti, dia pergi belah sini pula. Okey, faham ya? Okey, kita tengok contoh soalan. Contoh soalannya, terangkan faktor penentu permintaan selain harga barang itu. Okey, dia punya kata kunci kat sini, kata tugasnya adalah terangkan. Maknanya kena ada tiga fakta dan tiga huraian. Okey, daripada 6 orang ni, seorang bagi satu-satu. Ada seorang satu-satu, cikgu. Seorang satu. Okey, kita mulakan dengan Fuad. Satu saja. Apa dia yang pertama? Sebut je satu. Permintaan meningkat apabila pendapatan individu meningkat. Okey, pendapatan individu meningkat. Maknanya dia dah dapat 2 markah. Okay? Macam tu je? Macam tu je. Okey, next. Okey, seterusnya. Alifah boleh? Alifah. Rasa. Okey, cita rasa. Cita rasa minat bertambah. Minat bertambah. Alifah tengok apa tu tunduk kat bawah tu? Okey, minat bertambah menyebabkan apa? Minat bertambah tu menyebabkan apa? Permintaan bertambah. Okey, very good. Very good, Alifah. Lagi seorang lah. 6 tak sempat kot. Lagi seorang. Lagi seorang. Kita minta Nadia, cikgu. Saya nampak dah angkat tangan tadi. Okey, Nadia. Cuba. Apabila cukai pendapatan turun, permintaan akan meningkat. Okey, cukai pendapatan turun, permintaan akan meningkat. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey. Ni jawapan yang ringkas lah. Permintaan meningkat. Dia dah kata dah, permintaan meningkat. Kat sini. Okey. Apabila pendapatan individu meningkat, pertama. Kedua adalah jangkaan harga masa depan naik. So sekarang ni makin ramai orang beli. Dan yang terakhir adalah cita rasa, iaitu minat yang bertambah terhadap barang tersebut. So daripada sini dia dapat total 6 marks tu. Sebab apa? Dia dah sebut awal-awal dah, permintaan meningkat. Dia cuma ulang-ulang dia cuma nyatakan poin yang berbeza dengan huraiannya permintaan dia meningkat. Okey? Dan ini contoh jawapan yang kedua, jawapan yang panjang tapi markahnya 6 juga. Sama. So pilihan di tangan anda lah nak jawab yang panjang ataupun yang pendek. Sama saja. Cuma yang ini nampak ni biasa jawapan budak perempuan lah. Kalau student saya kan, jawapan budak perempuan macam ni lah, dia goreng habis panjang-panjang tu. Tapi kalau jawapan budak lelaki, dia kalau boleh nak 2 perkataan je. Tapi nak markah penuh. Betul Kak Aina? Aina suka tulis jawapan yang panjang, Kak Aina?
Oh, dia tak terkata-kata, dia hangguk je. Yelah tu. Okey, kalau dah faham kat sini, maknanya kita ada kaedah macam-macam lah nak menjawab tu. Kita bolehlah jawab yang panjang atau yang pendek. Tetapi bila soalan tadi kata tugas diterangkan, mesti kena ada huraian dan juga fakta. So faktanya kat sini ni lah, pendapatan individu meningkat. Kan, lepas tu jangkaan harga masa depan. Kan, lepas tu dan sebagainya lah yang tu. Itu adalah dia punya fakta dia. Huraiannya kat mana? Dia dah sebut dah, permintaan meningkat. Okey? Boleh Okey. Soalan seterusnya, cikgu. Okey, ini yang terakhir. Last. Cikgu, kita banyak lagi masa, cikgu. Banyak lagi masa? Tak apa, ni panjang. Banyak lagi, cikgu. Ni ada panjang ni. Okey. Yang ini soalan yang kita kata yang menakutkan student lah. Student ni dia takut dengan soalan aras tinggi ni. Okey, yang ni soalan macam ni selalunya keluar dekat bahagian B. Okey, atas ni adalah Kerajaan Akbar yang diubah suai sedikit. Okey, mana-mana Kerajaan Akbar yang realiti ataupun mungkin yang dikarang sendiri. Okey, boleh juga kita bagi stimulus yang karangan sendiri. Maknanya pengubah soalan dia boleh buat macam-macam cara lah. Macam-macam cara dia boleh buat, sama ada ambil Kerajaan Akbar ataupun bukan. Okey, so kat situ dia letakkan satu cerita, kemudian dia nak student reflect dengan cerita tadi. Okey, yang ini markahnya saya letakkan 9. 9 markah bermakna penandaannya adalah berbentuk rubrik ataupun respon terbuka. Respon terbuka ni maknanya pelajar boleh tulis apa saja. Calon boleh tulis apa saja berdasarkan kepada pemahaman dia tentang subjek ekonomi itu. Maknanya dia boleh tulis apa sajalah. Dan soalan-soalan begini selalunya untuk kita menjawab, pelajar dia perlu menguasai daripada bab awal sampai akhir. Bukannya satu topik sahaja, dan dia tidak menjurus kepada satu-satu poin untuk satu topik sahaja. Okey, so soalan dia, ramalkan kesan perubahan permintaan tersebut terhadap industri komputer dan multimedia di Malaysia. Okey, sebenarnya soalan begini untuk orang yang tak ambil ekonomi kadang-kadang pun dia boleh jawab. Okey, kalau dia nampak realitinya, dia pun boleh nampak apa yang berlaku dekat dunia ICT ni. Kita pun boleh ramal dengan keadaan sekarang lagi kan. Dengan keadaan platform e-dagang yang begitu banyak, dengan PDPR-nya, dengan bekerja dari rumahnya, kan, polisi-polisi yang kerajaan perkenalkan memaksa kita menggunakan multimedia. Terpaksa. So kat situ pun kita dah boleh fikir dah. Okay? Orang akan semakin banyak yang membeli gadget ni. Makin banyaklah. So dia baliklah kepada faktor penentu permintaan tadi selain harga barang itu. Okay? Dia pergi ke trend, cita rasa. Boleh faham So, itu basic dia. Tapi kita nak tengok ramalkan perubahan permintaan tersebut terhadap industri komputer dan multimedia di Malaysia. So, dua perkara kat sini, kita boleh cerita apa sahaja yang berkaitan dengan komputer dan multimedia. Maknanya student boleh letak apa sahaja. Sebab dua ni memang berkait rapat. Senang kata ICT lah. Kan, dunia ICT. So, apa yang berlaku pada perkara-perkara yang berkaitan dengan ICT. Okey, kat sini, kita tengok antara contoh jawapan yang boleh kita tulis. Boleh kita tulis, saya bagi contoh jawapan lah. Okay, sebab masa kita pun agak terhad, kita terus bagi contoh jawapan. Ini contoh jawapan ni, cikgu? Ini contoh jawapan, panjang. Pelajar ada masa 2 jam suku untuk selesaikan soalan ekonomi yang jumlahnya ada 5 soalan. 5 soalan pula ada anak-anak dia. Setiap satu soalan ada anak lagi. 5 soalan 2 jam? 2 jam suku. Memang masa anda adalah sangat limited. Jadi, memang perlu prepare dengan begitu lengkaplah kelengkapan kita dari segi ilmu tu kena ada. Tapi sebenarnya ekonomi ni lebih kepada konsep. So bila konsep dia faham tentang konsep tu, memang dia boleh goreng. Ini contoh jawapan. Boleh saja dia bagi jawapan lain. Okey, tak apa. Tapi dia mestilah bercerita tentang kesan dia terhadap industri multimedia ni tadi. Akibat permintaan yang bertambah. Okey, kat sini saya tandakan satu ni warna biru. Okey, terus meningkat. Maknanya permintaan terhadap industri itu makin banyaklah. So dia setuju. Diramalkan akan terus bertambah. Dengan situasi sekarang kan, berdasarkan surat khabar tadi, sekatan surat khabar tadi. So seterusnya dia huraikan kenapa pula naik? Apa pula kaitannya dengan apa yang kita belajar tadi? Dia dah letak cita rasa masyarakat yang cenderung untuk menggunakan peranti elektronik. Makin ramailah. Okey, sekarang pun dengan kamera 48 megapiksel kita boleh dapat dengan harga RM700, RM800. Betul? Memang murah. Okey, jenama apa tak boleh lah bagi tahu. Iya. Cikgu, saya ada soalan daripada penonton, cikgu. Okey. Soalan daripada Pika. Soalannya bila nak buat kek batik. Bukan. Itu soalan lain, cikgu. Soalan dia, cikgu. Cikgu, kalau saya nak buat tulisan point-point, kalau maksudnya kalau ini kan dia karangan. Dia nak buat tulis point-point saja. Boleh ke, cikgu?
untuk soalan begitu, ekonomi ni lah. Okay, saya terus terang bagi tahu. Bahagian A dia ada dua bahagian. Bahagian A boleh buat poin-poin ni. Tetapi adalah lebih selamat sekiranya anda buat dalam bentuk esei. Poin-poin yang kita ada tu, just cantum-cantumkan je jadi satu ayat. Ataupun dua ayat. Macam saya buat tadi yang awal-awal tu. Kan? So kat situ lebih selamat. Sebab kita pun tak tahu akan datang macam mana dia punya penandaan. Okey, mungkin setakat ini kita buat poin untuk bahagian A boleh. Tapi akan datang kalau tiba-tiba dia kata tak boleh lah. Tak boleh poin-poin, kita kena buat dalam bentuk karangan, ayat yang penuh, dalam perenggan dan sebagainya. So kita kena ikutlah. Lebih baik awak buat dalam bentuk perenggan ni selamat. Jadikan dalam bentuk ayat. Tapi ringkaslah. Macam ayat yang saya buat tadi pendek je kan. Tapi dapat juga 6 markah. Sebab pendek. Kan pendek 6 markah dan lengkap. Itu yang kita nak. Okey, sebab masa kita singkat. Kita pelajar kena peruntukkan masa yang banyak untuk bahagian B ni yang 9 markah macam ni. Masa dia kena ambil masa banyak. Yelah, bayangkanlah dia nak buat esei ni panjang ni. Okey, tapi ada juga murid yang cerdik, tak panjang macam ni pun, dia boleh juga dapat 9. Tapi dia kena buat uraian yang macam saya buat ni, warna hijau ni. Kan? Dia kena berlapis-lapis uraian yang warna hijau tu. Lepas kita dah bagi poin, satu katalah macam saya kata kat sini ni, melahirkan usahawan contohnya. Okey, so bila dah melahirkan usahawan, kita dah dapat satu lapis, kan? Lepas tu kita lapiskan lagi dengan daripada situ membuka peluang pekerjaan dan sebagainya. Uraian dan contoh. Dia bagi pula lagi. Daripada situ pula akan menambahkan pengeluaran peranti elektronik sebagainya. Okey, dari kat situ akan menimbulkan banyak persaingan yang sihat. So harga barang akan semakin turun. Sebab apa? Sebab dah terlampau banyak lambakan. Dan itu akan memberi kelebihan kepada pengguna macam kita. Kan, sebab kita ada banyak pilihan. Itu contohlah. Yang pentingnya untuk yang hijau ni dia kena berlapis-lapis. Dan dia adalah di bawah orang kata lebih kepada realiti. Benda yang kita nampak di luar sana. Okey, yang warna merah ni adalah jawapan yang ada dalam buku teks. Okey, yang kita orang kata tuang saja. Hafal, tuang. Hafal, tuang. Itu merah ni je lah levelnya. Okey, yang biru adalah level 1, merah level 2, hijau level 3. Ya, itu dia. Okey. So itulah untuk subjek ekonomi. Topik ini yang kita belajar sedikit. Jadi kita kena faham balik daripada awal tadi kita belajar tentang permintaan, hukum, kita belajar tentang keluk, kita belajar tentang faktor penentu. Okey, so ada 3 cerita kita belajar hari ini. Daripada situ kita tengok juga tentang raja. Okey. Itu yang apa orang kata heart of ekonomi ni untuk subjek permintaan. Okey. Terima kasih Cikgu Nurul Azmi di atas perkongsian tersebut mengenai subjek ekonomi. Sebenarnya kalau kita faham betul-betul Cikgu kan, kehendak soalan itu, insya-Allah kita boleh jawab. Dan juga saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita ni daripada 2 buah sekolah. Satu daripada SMKA Kuala Selangor dan juga Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. InsyaAllah apa yang diimpikan, apa yang cita-cita mereka ni Cikgu akan terjadi satu hari nanti. InsyaAllah. Baik. Selepas ini kita akan bersama dengan sahabat saya Sean Stephen. Dengan kata dia dekat belakang saya. Oh, tak ada. Okey. Jadi selepas ini bersama dengan Sean bagi subjek English Literature. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Maizura binti Abdul Isa, ibu kepada Nurul Aina Mardiah binti Khairul Azmi, kepada calon-calon bagi mata pelajaran ekonomi SPM 2021. Saya ingin ucapkan semoga berjaya. Isikanlah masa yang ada dengan mengulang kaji pelajaran, kerana kejayaan tidak akan datang dengan mudah melainkan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Okay, semoga berjaya dalam SPM 2021. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mazlina binti Abdul Hasani, Cikgu Ekonomi dari SMK Agama Kuala Selangor. Di sini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Didik TV dan Cikgu Nurul Azmi kerana memberikan peluang untuk berkolaboratif. Harapan saya agar usaha ini memberi manfaat kepada murid-murid SMK Agama Kuala Selangor dan SMA Nurul Iman serta murid-murid calon SPM 2021.
Saya percaya dengan kewibawaan Cikgu Nurul Azmi dalam mendidik dan mengajar murid-murid dalam subjek ini. Gaya beliau yang santai dan bersahaja mampu menarik minat murid-murid untuk belajar dan mengaplikasikan ilmu ekonomi dalam kehidupan mereka. Semoga calon-calon SPM 2021 berjaya dengan cemerlang dalam subjek ini. Sekian, terima kasih.